Senoi Prak, unit khas yang digelar oleh si pertama sebagai silent killer. Semasa era darurat 1948 hingga 1960, pengganas komunis sentiasa menjadi duri dalam daging kepada pasukan keselamatan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi semua itu berubah dengan kemunculan Senoi Prak. Bagi ahli bintang 3, bertembung dengan Senoi Prak ibarat menempah kematian untuk diri sendiri. Unit khas yang terdiri daripada orang asli ini mungkin tidak akan terbentuk sekiranya permohonan untuk membentuk unit kedua perkhidmatan khas udara South British oleh Jeneral Gerald Templer mendapat lampu hijau oleh kerajaan di London pada tahun 1954. Selepas permohonannya ditolak, satu unit eksperimen kecil dibentuk pada tahun 1956 dengan tujuan melatih orang asli sebagai jentera perisikan dan ketenteraan sehebat unit SAS. Senoi Prak atau orang perang dalam bahasa Semai merupakan cetusan idea seorang pegawai perisikan bernama A.O. Dinon. Non bukan calang-calang orang kerana merupakan pegawai perisikan tentera British. Berpangkat kolonel dan sebahagian daripada struktur ketenteraan British di Tanah Melayu semasa darurat. Semasa membentangkan ideanya kepada Templar, Non melihat Senoi Prak sebagai senjata efektif menentang bintang 3. Ini kerana unit ini boleh sampai ke kawasan pertempatan orang asli yang terpencil dan mempengaruhi orang asli untuk menolak fahaman komunisme. Ide ini akhirnya mendapat kelulusan Templar pada tahun 1956 sebagai salah satu cabang Jabatan Orang Asli kini dikenali sebagai Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pada awalnya, kekuatan Senoi Prak ialah sekitar 20 orang sebelum ditambah kepada 40 orang. Kesemua 40 rekrut ini dilatih oleh tentera British termasuk SES menerusi mendiang meja kini Viscount John Slam. Mereka dilatih selama 3 bulan dengan fokus latihan tertumpu kepada pembentukan unit kecil dan senjata tersembunyi, komponen kepada taktik serangan hendap dengan kelajuan dan kejutan ditekankan. Kesemua 40 orang ini merupakan ahli terawal skuadron A dan diketuai oleh Charles H. Le sebagai komander pertama mereka. Kekuatan Senoi Prak kemudiannya bertambah kepada 80 orang menerusi pembentukan satu lagi skuadron pada tahun 1957. Nun bertindak sebagai pegawai pemerintah mereka yang pertama dan berkhidmat dari 1957 hingga 1961. Disebabkan nama Senoi Prak, ramai menyangka majoriti ahli unit ini terdiri daripada orang Senoi. Hakikatnya, terdapat anggota Senoi Prak yang mewakili 18 sub-etnik orang asli di seluruh negara. Senoi Prak beroperasi di hutan belantara tebal dari sempadan Thailand Tanah Melayu hinggalah ke Johor. Bagi setengah unit pasukan keselamatan, beroperasi di hutan merupakan satu cabaran. Tetapi bagi Senoi Prak, perkara sebegini sudah biasa kepada mereka kerana cara hidup mereka yang bersifat harmoni dengan alam. Lantas, ini menjelaskan mengapa pengganas komunis takut dengan mereka. Salah satunya ialah seorang ahli Senoi Prak berupaya membunuh 10 orang pengganas komunis. Ini turut disokong dengan banyak keterangan bertulis bahawa ramai pengganas komunis mati di tangan ahli unit ini. Perkara ini dicapai menerusi penggunaan hela memburu mereka seperti belantik atau senjata tradisional seperti sumpit. Belantik selalunya digunakan sebagai cara untuk menjerat haiwan buruan seperti ayam hutan. Tetapi bagi Senoi Prak, ia amat sesuai sebagai perangkap komunis. Komponen bahannya terdiri daripada rotan, akar dan tali. Sebaik saja siap dipasang, ia disembunyikan di bawah timbunan daun dan rumput. Mana-mana individu malang yang terpijak perangkap ini menjadi mangsa mudah unit berkenaan. Selain itu, ahli Senoi Prak juga dikenali kerana mempunyai kekuatan yang luar biasa di sebalik saiz badan yang biasa. Ini kerana gaya hidup mereka sebelum ini sudah biasa mengangkut barang berat dengan setengahnya mempunyai berat bersamaan dengan berat mereka sendiri. Dan disebabkan mereka arif dengan selok-belok hutan. Ini memudahkan mereka untuk mencari jalan pintas untuk berada di hadapan pengganas komunis. Pengetahuan sebegini menjadikan Senoi Prak sebagai musuh yang amat digeruni bintang 3. Tidak ramai tahu selepas negara mencapai kemerdekaan dan pembentukan Malaysia pada September 1963, Senoi Prak membantu melatih unit peninjau mentaknat.
Unit ini dibentuk atas permintaan Presiden Vietnam Selatan, Ngo Dinh Diem, yang ketika itu berdepan ancaman Vietnam Utara yang berfahaman komunisme. Tugas mereka ialah mengajar peninjau Montagnard seberapa banyak pengetahuan tentang operasi ketenteraan terutama di belantara dan membentuk rangkaian perisikan dalam kalangan orang Montagnard. Disebabkan reputasi mereka yang cekap di belantara, Agensi Perisikan Pusat SIA menggelar Senai Perak sebagai silent killer pembunuh senyap. Video seterusnya tunggu di bahagian 2. Teruskan bersama Nordin Hop Channel. Kami semua ada bukti yang kami pernah ada di sini. Adalah scene yang banyak hitam putih. Kami berdiri asal jalan kami sendiri. Sebab sini lain-lain macam punya lain. Petik api tandaku mula perhati. Kau mendengar